Jadi pada malam ni Qul a'udzu birabbil falaq adalah, kalau kita boleh katakan, dia adalah adik-beradik kepada surah yang telah kita baca pada sesi lepas, iaitu Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita kata adik-beradik ni ialah sebab yang pertamanya dia punya kandungannya hampir sama. Maksudnya hampir sama ni ialah kedua-duanya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala ini melindungi kita daripada suatu benda. Cuma di dalam dua surah ini, tempat kita minta pertolongan, tempat kita minta perlindungan ialah sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perkara yang kita minta berlindung daripadanya itu berbeza. Iaitu dalam Qul a'udzu birabbin nas lain daripada apa yang ada dalam Qul a'udzu birabbil falaq. Apa bezanya? InsyaAllah kita akan tengok sebentar lagi, insyaAllah. Jadi insyaAllah perbincangan kita pada malam ni, yang pertamanya kita akan tengok hubungan di antara Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Yang keduanya kita akan melihat sebab turunnya, suasana turunnya, kenapa dan bila Nabi SAW telah membaca surah ini. Diajar oleh malaikat Jibril surah ini. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat satu persatu ayat yang ada dalam surah ini. Dan kemudian pada akhirnya kita akan tengok kesimpulan daripada apa yang ada dalam surah ini. Jadi kita boleh katakanlah surah ini kita cuba ambil masa lah ni, insyaAllah dalam masa yang pendek ni kita akan cuba habiskan 4 perkara pada malam ini, insyaAllah. Jadi yang pertamanya ialah hubungan dengan ayat ini. Dua-dua surah ini, surah yang ke-114 dan juga 113 ni dipanggil Al-Mu'awwizatan, sebagaimana yang telah kita sebut dulu. Mu'awwiz ni maknanya ialah surah yang kita gunakan untuk menjadi alat kepada pelindung daripada sesuatu. Mu'awwiz, minta pelindung. Jadi dalam bahasa Arab ini dia ada apa ni, asal daripada a'aza ni, a'aza ya'uzu. Lepas tu kemudian ada izu, kemudian ada istah, macam-macam jadi ini word bahasa Arab lah. Cuma makna dia kat sini ada perbezaan sikit, yang mungkin kalau kita cerita pun dalam bahasa Inggeris dia terjemahnya kata seek protection. Kalau a'udzu, kalau dalam bahasa Melayu kita kata meminta pertolongan, meminta Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada sesuatu. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat sikit a'udzu ni dia berbeza sikit dengan istahbar. Yang dalam Quran Allah SWT sebut wa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dalam Quran ada sebut kalau kamu baca Quran, hendaklah kamu fasta'iz billah, hendaklah kamu minta pertolongan supaya Allah Taala memelihara kita daripada syaitan. Jadi kalau ikutnya a'udzu ni dalam dua surah ni, a'udzu, qul a'udzu ni maknanya bukan seek protection, tapi maknanya ialah aku berada di bawah pelindunganmu. Bukannya aku memohon engkau melindungiku, tak. Pengakuan ini a'udzu. Jadi itu nombor satu kan. Yang keduanya ialah dua-duanya ada kul. Jadi kul kita sebut itu kul dalam Allah, kul ada kul a'udzu birabbin nas, kul dalam a'udzu birabbil falaq, dan kul dalam kul ya ayyuhal kafirun. Jadi ada 4 kul, kita panggil 4 kul. Jadi sebelum kita sebut juga dulu hari itu, dia dua-dua ni sama, kul. Jadi kul tu ialah kita sebut itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni declare. Declare apa? Declare dia panggil dalam tu lah mengisytiharkan dha'fana dalam tafsiran dia kata. Iaitu apa? Mengisytiharkan kelemahan kita. Jadi kalau kita ni ada masalah pada kita, biasanya kan kita kata minta maaf. Kalau dia kata tak nak minta maaf, iklan minta maaf. Kalau dia tak nak iklan minta maaf tu, mengisytiharkan minta maaf, maksudnya apa tu? Maknanya dia sombong. Dia kata ada arrogant kat situ kan. Jadi minta maaf. Jadi akhirnya kalau di mahkamah meminta supaya orang tu minta maaf. Minta maaf secara terbuka. Minta maaf terbuka ni maknanya declare bahawa dia ni salah. Kalau minta maaf belakang-belakang tak jadi lah. Dia duduk kat belakang, saya minta maaf. Tak jadi, kena kat depan. Sebab awak ada fitnah saya depan-depan, awak kena isytiharkan minta maaf depan-depan. Jadi dalam surah ini dia kata ada kul tu maknanya ialah kita declare kita punya kelemahan.
Jadi maknanya bukan kita ni lemah senyap, tapi lemah betul-betul. Saya ni lemah dan saya ni terpaksa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kun a'udzu. Kemudian lagi perbezaan lagi dalam surah ni dengan surah sebelum ni. Surah sebelum ni dia ada 3 ada sifat Allah 3. Dia kata qul a'udzu bi rabbin nas, satu. Kemudian ada sebut lagi malikin nas. Tunggu nak sebut lagi ilahin nas. Ada 3 kat situ. 3 ni kita panggil dia 3 sifat Allah. Maknanya kita dah beritahu hari itu, kita dah cerita hari itu perbezaan di antara Rabb, Malik dan juga Ilah. Itu minggu lepas. Ada recording ni tak? Saya tengok ada dalam YouTube. Ya, betul. Saya tak sempat kan boleh tengok YouTube. Tahu kat mana tadi tuan dia kan? Dia tukang buat dia tak di mana YouTube. Tapi ada orang hantar kat saya. Jadi ada 3 kat situ, Rabb, Malik dan juga Ilah. Tapi dalam surah yang kita nak baca pada hari ini, dia tak ada itu. Dia ada satu saja. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kemudian min syarri. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kemudian min syarri ma khalaq. Terus dia tak ada Malik, tak ada, dia tak ada Ilah, tak ada. Jawapan dia kenapa lah soalan dia kenapa? Kenapa situ ada 3 kat situ? Jadi ulama-ulama tafsir telah menerangkan benda ni. Kenapa 3? Kenapa sini 1 saja? Jadi dia jawab macam ni. Dia sebut macam ni. Ulama kata kerana apa yang ada di dalam surah An-Nas tu sebenarnya lebih teruk, lebih besar, lebih dahsyat daripada apa yang ada di dalam surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ni apa? Yang kita nak minta berlindung ni apa? 4 perkara. 4 perkara. Dalam surah An-Nas, berapa perkara yang kita nak minta berlindung kepada Allah? 1 saja, iaitu waswas. Min syarri waswasil khannas. 1 saja. Kemudian dia explain waswas ni datang daripada ni, datang daripada ni, sifat dia khannas, kemudian daripada jin dan manusia. Tapi 1 saja. Tapi yang ni ada 4. 4 ni apa? Min syarri ma khalaq, 1. Yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab, 2. Kemudian an-nafassat, 3. Kemudian hasid, min syarri hasid, 4 benda. Tetapi kalau kita tengok 1 benda dengan 4 benda ni sebenarnya dia berbeza. Di mana beza dia? Beza dia ialah waswas ni ialah duduknya dalam hati manusia kan? Syaitan datang ataupun manusia yang menyucuk-nyucuk, mewas-waskan, meragu-ragukan kita kepada hati kita. Kemudian apa jadi pada hati kita tu? Kalau silap-silap, was-was ni akan boleh menyebabkan kita ni murtad, keluar agama, rosak iman. Tetapi dalam surah Al-Falaq dia berbeza sikit. Dia akan rosakkan apa? Dia akan rosak jasmani, rosak body, bodily. Yang sini akidi, yang sini bodily. Yang sini imani. Dalam qul a'udzu birabbin nas, dalam qul a'udzu birabbil falaq dia akan merosakkan body. Body ni kalau kena sihir, kalau orang hasad pada kita, orang akan buat apa-apa jadi turun pangkat, tak naik pangkat, tercabut pangkat. Itu semua tu body itu masalah body tu. Kemudian lagi apa tu? Kejahatan orang sihir. Allah Ta'ala alam ada sihir ke sini? Ada ke? Ada sekarang, zaman sekarang ada lagi tau. Sihir ni ada bila-bila, daripada zaman Nabi sampai sekarang ada lagi Jadi semua tu, keempat-empat benda tu adalah empat perkara yang berkaitan dengan body. Tetapi dia ada persamaan di antara surah yang pertama dengan surah yang kedua. Persamaan dia apa? Iaitu dua-dua